Anak Fatimah, mai sini. Fatimah. Fatimah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Muslimi muslimat yang dimati Allah sekalian. Kelang kabut. Kelang kabut sikit minggu ni. Masya Allah. Sebab anak yang kecil tu baru masuk sekolah. Fatimah dengan Hana tu kan. Yang Fatimah tak nak pergi sekolah, menangis-nangis. Fatimah bukan sekolah. Ya, kenapa? Okey Tika. Fatimah tu 3 tahun lebih. Nak masuk, bukan 3 tahun lebih, nak masuk 3 tahun. 2 tahun lebih. Jadi nursery. Lepas tu yang Raihana 5 tahun baru masuk. Jadi yang kecil tu memang biasalah kan, budak-budak kan, dia tak nak. Daripada bangun kejutkan tak nak. Okey, insya-Allah minggu depan stabil. Kenapa Fatimah tu duk menangis? Selamat berpuasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Jiran sebelah rumah sekolah. Ada juga nama macam tu ya. Buan Karen. Okey, selamat berpuasa. Selamat puasa semua. Alhamdulillah, subhanallah, muslimi muslimat yang dimati Allah sekalian. Alhamdulillah hari ini kita dah masuk Ramadan yang ke-12. 12 Ramadan. Sangat cepat. InsyaAllah, marilah sama-sama kita mulakan seperti biasa kuliah Riyadhus Salihin kita dengan bacaan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi dan Asma'ul Husna. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Muslimin muslimat, ikut saya, kita nak bacakan ayat yang ke-10 ni. Muslimin muslimat, kita nak bacakan ayat ke-10 daripada surah Kahfi ini sebab ia adalah satu doa Ashabul Kahfi. Masya Allah. Okey, semua walaupun tak boleh nak tanda tangan, anda kira berdoa juga. Mungkin ada yang sedang drive, tak boleh lepaskan steering. Jangan lepaskan steering tengah drive tu. Okey, sama-sama kita bacakan doa ayat ke-10 daripada surah Al-Kahfi ini. Ini merupakan doa Ashabul Kahfi. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu, pertolonganmu, perlindunganmu, pergantungan kepadamu, pengharapan kepadamu ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Seterusnya kita akan bacakan 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. Muslimin-muslimat, kita tahu kedua-dua surah 10 ayat awal dan akhir ini Nabi menyebutkan tentang siapa yang beramal, menghafal, membacanya akan diselamatkan pada fitnah Dajjal. Dan sekiranya kita tidak sempat bertemu dengan Dajjal yang sebenar, fitnah-fitnah kecil kan, Dajjal kecil sudah pun banyak bertebaran di muka bumi hari ini. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada segala bentuk fitnah, ujian, ancaman, kecaman, perkataan dusta, ketidakjujuran dan banyak lagi. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sekiranya Allah melindungi kita daripada fitnah Dajjal yang dikatakan fitnah paling berat, maka mudah-mudahan fitnah-fitnah kecil kita boleh tepis dengan baik, kita boleh hadapi dengan baik. Sebab itu sangat penting kita beramal dengan 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. Okey, seterusnya 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Seterusnya, insyaAllah sama-sama kita membacakan Asma'ul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillah tis'atun wa tis'ina isman. Di sisi Allah terdapat 99 nama, mi'atan illa wahidan. 100 kecuali 1. 99 nama Allah yang mulia. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang membaca, beramal, menghayatinya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Jadi muslimin-muslimat, anda buat apa saja pun sekarang ni, sedang gemar rumah, sedang buat apa sekarang ni? Cuba tulis sikit, sedang buat apa? Masing-masing saya nak tahu juga ni, kalau waktu-waktu macam ni sedang. Terima kasih. Untuk dapatkan warna tudung ni, boleh pergi ke galeri Ustazah Asma Harun ataupun melalui akaun Shopee, galeri UAH. Semalam jadi gini juga. Dia macam lain. Okey kot. Macam putus. Kasih Encik. Masya Allah. Okey, subhanallah, dengar Ustazah baca Quran, buai anak ngasuh. Ada buat kuih untuk anak-anak yatim petang ni. Masya Allah, ada tengah drive. Sampai tempat kerja. Macam-macam ya. Tapi saya tak boleh baca lah yang dekat FB. Sahabat-sahabat di FB boleh tekan butang share. Kemudian sahabat-sahabat di FB, di IG pun sama. Mungkin boleh buat tag-tag sahabat, semua kawan-kawan suruh ajak masuk. Lepas tu bolehlah juga kita tim tolong buat pengumuman di IG. Kita sedang bersiaran secara langsung. Ada yang jemuk kain. Macam mana? Ustazah, macam mana, ada yang tanya apa? Kalau makeup guna filter. Ya, kalau boleh janganlah, sebab nampak ketara sangat tu kan. Okey. Ya, sebab saya tak tahulah kalau filter tu kan habis nampak macam makeup apa semua, sebenarnya tidak. Sebab apa yang kita tampilkan di depan zahir dan juga di media sosial ni macam lebih kurang kan. Samalah. Okey, tengah dengar tiba-tiba cakap Kedah sebab nampak dia orang Kedah. Okey, alhamdulillah muslimin-muslimat. Jadi sambil-sambil buat apa pun, mari kita baca Asmaul Husna, kerana barang siapa yang menghafal, berdoa, menghayati, beramal dengannya, maka Allah memberikan kurniaan syurga. Kita mengharapkan adalah salah satu daripada amal soleh kita boleh mendatangkan rahmat Allah. Akhirnya Allah memilih kita untuk ke syurganya. Jadi janganlah kita duk habaq. Dah banyak dah jalan ke syurga ni. Cik buat macam-macam dah ni jalan ke syurga ni. Kan? Cik buat tu, buat ni, kan banyak sangat. Confuse pula nanti nak lalu jalan mana ke syurga. Kan main lagi Tuan-puan sekalian, mungkin ada yang fikir gitu. Ini jalan ke syurga, ini jalan ke syurga. Dah banyak dah ni. Kita tak ada jaminan pun kita ni boleh masuk syurga. Tak ada jaminan pun muslimin-muslimat. Sebab itu kita kena berusaha mana-mana jalan untuk menuju ke syurga. Kita cuba grab. Kita ambil sebanyak mungkin peluang-peluang yang ada, sebab boleh jadi salah satu daripadanya membuka benar-benar menjadi laluan, membuka laluan kita ke syurga. Subhanallah. Okey. Jadi muslimin-muslimat, ready ya, kita nak baca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. Dah habis وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya minta maaf ya, saya baca tu sambil tengok komen di TikTok. TikTok ni memang laju sangat. Subhanallah, dia punya komen. Lepas tu kita kehadiran di TikTok lebih kurang dalam 2.6k yang tadi tu. Subhanallah, dengan baju jelam yang tidak patuh syariah. Okey, nanti kita jawab. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian di FB juga. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Dan saya tak tahu sama ada Ustaz Yaakob Yusra ada ke betul ke ada tu. Ustaz Yaakob kalau ada komen sikit Komen sikit subhanallah. Sebab saya tengok Ustaz Yaakob ada bagi star lebih kurang, star dia bagi 1111. Nampak tu 1111. Mesti ada sebab tu, nanti kita tanya dia. Subhanallah, malam tadi kenapa dia cakap Kedah ni? Malam tadi Ustaz Yaakob Yusra dengan tim dia dalam 11 orang tim dia dengan orang penting kiri dan kanan dia. Lepas tu siap ada yang staf perempuan dengan baby angkat. Memang stafnya ada yang nikah sama-sama sendiri kan. Lepas tu dah dapat baby, dapat anak. Jadi Masya Allah, malam tadi kita ada sama-sama solat berjemaah, berbuka puasa bersama-sama di rumah ni. Kemudian kita ada sesi tazkirah, muhasabah, saling menguatkan. Itu yang tiba-tiba jadi cakap Kedah. Subhanallah. Alhamdulillah muslimin muslimat yang hadir sama ada di FB dan juga di TikTok lebih kurang dalam 5,000 ni. Wallahu alam, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat berkat Allah, kita dalam keadaan sentiasa diberi petunjuk. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Saya nak mula dengan cerita dulu. Boleh ya? Oh, patutlah saya cakap Kedah ya. Malam tadi start daripada petang pukul 6 start jumpa sampailah cakap Kedah sampai dia orang balik lebih kurang pukul 11 malam. Masya Allah, jadi lorak Kedah hari ni. Kira jadi makhraj tu boleh lah gitu. Alhamdulillah. Okey, perasan tak semalam? Hari ni kita nak masuk tajuk baru ni. Jadi boleh ya kita start dengan cerita. Semalam saya dijemput ceramah pagi semalam habis kuliah Riyadhus Salihin di Masjid Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Depa ada masjid kan, depa kan ramai banyak, camp tu kan besar macam tu. Jadi subhanallah, tajuknya adalah Serikandi Wanita Islam, Wanita Serikandi Ummah. Tajuk dia Wanita Serikandi Ummah. Saya dah ready dengan poin-poin yang lain, dah ready dah ni, dah study dah ni, dah plan dah ni nak cakap apa. Tapi bila sampai sana, wallahu alam, subhanallah, saya duduk berlega-lega berkenaan dengan emosi, kekuatan wanita, sebab memang semua kehadiran wanita.
Tajuk pun berkenaan dengan wanita. Macam-macam lah, tetapi saya berlega dari sudut tu lah. Bagaimana wanita nak keluar daripada kesengsaraan, daripada penjara, derita, bagaimana wanita nak bentuk bahagia sendiri, bagaimana supaya hilang pergantungan kepada manusia. Kalau siapa yang nak dengar kupasan tu, boleh dengar semula kuliah Riyadhus Shalihin yang semalam. Subhanallah, yang bukan Riyadhus Shalihin, ceramah wanita sekali ummah 10.30 pagi semalam. Ada kita share, ada kita buat live di FB. Subhanallah. Sampai sudah ceramah dalam sejam setengah, lebih kurang sejam setengah. Itulah topik yang disebut, itulah kupasannya, berlega-lega sekitar itu. Saya berkongsi dari sudut bagaimana nak bagi kekuatan akal, bagaimana untuk kekuatan rohani, untuk kekuatan fizikal, sampai share bersenam-senam apa semua. Lepas tu kekuatan emosi, itu sangatlah penting. Jadi muslimin-muslimat, kalau siapa yang memerlukan topik-topik seumpama itu untuk kekuatan bangkit daripada kesengsaraan, kesedihan, daripada down, anda boleh dengar ya, kuliah semalam jam 10.30. Cari saja secara live. Subhanallah. Muslimin-muslimat, habis program tu, biasalah saya akan jumpa, beri masa dulu kepada jemaah untuk bertemu. Kan, ada yang nak tanda tangan, ada yang nak bertemu muka lah, nak merakam kenangan. Wallahualam, semalam sangat ramai. Sangat ramai. Sebab itu encik suami kata, kenapa awak lama sangat kan? Kenapa lama sangat seorang-seorang jumpa tu? Kenapa tak ambil gambar terus je? Tapi suami saya cakap Kedah lah, tak ambil gambar terus je. Selfie je, kenapa lama-lama nak cakap? Saya pun cerita, saya kata, bang, memang subhanallah, wanita-wanita hari ini sebenarnya memang wanita yang ramai memerlukan nasihat-nasihat dan kekuatan seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebab itu kadang-kadang selalu saya sebut, apa yang Allah ilhamkan ketika ceramah itulah yang terbaik. Sebab saya ingat pesan Tok Guru, kan guru-guru dikata kadang-kadang ustazah, bukan kadang, selalunya Allah izinkan kita menyebut sesuatu bukan sebab kita. Bukan sebab kita nak sebut. Sebab keikhlasan orang yang datang hadir, mereka mencari sesuatu. Dan subhanallah, mudah-mudahan daripada apa yang kita sampaikan itu, mereka dapat jawapan. Daripada apa yang kita sampaikan itu, mereka dapat jalan keluar daripada kesulitan. Subhanallah, Allahu Akbar. Masa salam tu antaranya, bila kata sekarang ni minta maaf lah ya kalau orang marah, ustazah salam, tak ada PKP, saya salam ya. Tawakal muslimin-muslimat setelah berusaha. Dah macam-macam usaha kita buat. Banyak negara dah endemik dah. Kita tak tahulah bila negara kita ni nak pasal apa ni? Pasal macam-macam lah. SOP ni lama-lama nanti tak ada lah SOP ni. Saya orang nak salam, saya salam ya. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Ada tu ustazah nangis dia, bergegar-gegar badan dia sambil peluk tu kan, nangis bergegar-gegar. Saya kalau orang nangis, teruslah kita sebut, ya Allah, terus doakan, ya Allah beri kekuatan kepada wanita ini. Sebab saya tak tahu nama dia kan. Ya Allah, tenangkanlah hatinya. Berikanlah kesabaran yang setinggi-tingginya. Lapangkanlah hatinya, jiwanya, dadanya, ya Allah. Terus doa, dia pun nangis lagi, teresak-esak. Lepas tu dia kata, ustazah terima kasih, saya dapat jawapan daripada apa yang ustazah kongsikan. Lepas tu perut dia bonyok kan, maksudnya mengandung. Lepas tu bila saya pegang, bukan saya pegang, dia kata ustazah doakan anak dalam kandungan. InsyaAllah puan, insyaAllah. Ustazah, saya masih dalam tempoh iddah. Suami ceraikan saya talak 3. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bayangkan saya masa tu, ya Allah puan, ini anak yang ketiga ustazah. Suami jatuhkan talak yang ketiga, talak 3. Ini anak yang ketiga yang sedang saya kandungkan. Subhanallah, terus saya pun menangis. Saya kata, ya Allah puan, saya akan kuat ustazah. Saya akan kuat sehingga anak ni lahir, maka jatuhlah talak 3 ke atas saya. Saya kata, puan kena bina bahagia dengan anak-anak. InsyaAllah anak-anak puan akan bahagia. Anak-anak puan perlukan seorang ibu yang bersemangat, ibu yang ceria, ibu yang tenang, ibu yang kuat. Berikan bayangan dalam fikiran anak-anak seorang wanita yang kuat dan hebat, sehingga mereka membesar dengan sempurna, dengan baik.
puan boleh lakukannya. Dia kata, ya Ustazah, insya-Allah, insya-Allah. Lepas tu dia kata, zikir yang Ustazah share pagi semalam, itulah yang saya telah amalkan setelah saya dengar apa yang Ustazah kongsikan beberapa bulan ni. Saya banyak ulang zikir yang sama ni, supaya proses pengulangan tu mudah-mudahan ramai yang terlekat. Kenapa Ustazah asyik ulang-ulang zikir ni? Subhanallah, muslimin muslimat. Kata, insya-Allah Ustazah, saya akan lebih kuat beramal. Saya yakin, saya kata sekarang ini puan, Allah buat macam ni supaya pergantungan kepada Allah itu semakin teguh, semakin utuh, semakin kuat. Kita bahagia bukan kerana manusia, Allah yang beri kita bahagia. Allah boleh beri daripada jalan-jalan yang lain. Kemudian adalah pula seorang wanita lain. Dia datang, dia kata, Ustazah, saya sebenarnya datang daripada tempat kerja. Saya dah nekat dah. Kalau bos saya tak bagi kebenaran saya datang, saya akan mohon cuti. Saya mesti jumpa juga dengan Ustazah. Subhanallah, lalu dia pun cerita, Ustazah, cerita tu ringkas-ringkas sebab ramai orang beratur. Kadang lepas ceramah 2 jam menyantuni. Kadang rasa nak pitam, penat tuan-puan sekalian. Ceramah dekat 2 jam, lepas tu layan orang. Tetapi saya tahu tanggungjawab saya bukan sekadar untuk, maksudnya tanggungjawab saya bukan sekadar untuk berceramah apa. Saya juga adalah, saya wakafkan diri saya ni untuk membantu seramai mungkin yang saya mampu. Subhanallah. Kemudian ada yang bercerita, dia kata, Ustazah, subhanallah, doakan saya dengan anak-anak. Kenapa pula puan? Suami saya dah setahun ada skandal. Lepas tu kali ni dia betul-betul, saya dah tak boleh dah nak berterusan. Saya dah menderita 1 tahun. Suami saya dah ceraikan saya dua kali. Dan ini adalah yang kali terakhir ni. Mungkin kami ni dah kali ketiga dah. Subhanallah, saya dah kena macam-macam dalam perkahwinan. Umur muda lagi, umur 25, baru kahwin 4 tahun, mungkin kahwin masuk umur 21. Ustazah, doakan. Saya tak tahu kenapa saya sayang sangat suami saya, walaupun dia dah selalu sepak terajang, tampar, pukul saya, selalu dah buat macam-macam dengan saya, dah cerai 2 kali, skandal sampai peringkat berzina dan sebagainya, tapi saya tetap bergantung macam sayang. Saya tak bolehlah hidup tanpa dia. Lepas tu dia kata, tapi hari ni saya dengar apa yang Ustazah sebut, apa yang Ustazah tunjukkan contoh cerita semalam tu. Dia kata, Ustazah, saya dapat jawapan. InsyaAllah Ustazah doakan saya nak bina bahagia sendiri. Saya tak boleh biarkan hidup saya dalam keadaan suami yang saya dah tunggu selama 4 tahun 5 tahun belum berubah. Muslimin muslimat, ada pasangan yang kita boleh berbaloi untuk bertahan. Jika dah sampai menyebabkan teror, pukul, sepak terajang, kadang-kadang ada masalah simptom apa ya? Simptom, bukan nak sebut simptom. Simptom. Apa kita sebut ya? Ada trauma yang menyebabkan pemangsa ni dia terikat. Mangsa ni terikat dengan pemangsa. Dia kena dura, dia kena pukul, dia kena sepak terajang. Tapi dia tak boleh melepaskan daripada ikatan tersebut. Itu memang ada masalah psikologi. Pemangsa ni dia tak boleh melarikan diri daripada mangsa walaupun dia boleh. Dia sebenarnya boleh. Dia ada kerja, dia orang yang berpendidikan, tapi dia terikat. Dia seolahnya dia rasa dia tak boleh hidup tanpa pemangsa tersebut. Ada masalah psikologi. Lepas tu, minta maaf, yang ketiga saya nak share juga. Banyak macam-macam kisah semalam, tapi yang ketiga ni antara yang menyayat hati. Dia kata, Ustazah, doakan, saya baru kahwin. Saya baru kahwin dalam 4-5 bulan. Saya nak minta Ustazah doakan untuk mak saya. Dia pun cerita, mak saya kemurungan, depression yang teramat. Ayah saya dah 2 tahun Ustazah, ada skandal dengan isteri orang sampai peringkat berzina. Dan di bulan Ramadan yang mulia ni pun, ayah saya masih lagi melakukan perbuatan terkutuk tersebut. Ayah saya bukan tak ada latar belakang agama Ustazah. Ayah saya ni memang terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan yang melibatkan agama. Maksudnya duduk dalam circle orang-orang agama, muslimin muslimat. Lepas tu skandal sampai peringkat terlanjur semua tu dengan isteri orang. Saya tanya, berapa lama dah ayah keadaan begitu? Dalam 2 tahun ke 3 tahun Ustazah. Yang saya sedih, saya tengok keadaan emak saya. Lepas tu apa yang berlaku Ustazah, adik saya terlibat juga dengan zina, sehingga kan mengandung, sehingga melahirkan, sampai adik saya bunuh hidup-hidup anak dia tu, bunuh dan tanam hidup-hidup anak dia. Saya rasa semua ni punca ayah disebut macam tu. Sebab adik saya ni pun memberontak bila melihat mak saya menderita,
mak saya kemurungan, depression. Lepas tu saya tengok adik-adik saya memang mereka ni sebenarnya anak-anak yang baik. Mereka memberontak. Lepas tu ustazah, mak saya dah mula juga mesej-mesej dengan orang, dengan suami orang, dengan lelaki lain, mula bina hubungan. Bila saya tanya, mak kenapa buat macam ni? Mak nak balas dendam pada ayah. Mak geram ayah. Anak nak balas dendam pada ayah buat perkara yang sama. Isteri dah mula nak buat perkara yang sama. Lepas tu dia kata, sekarang ustazah saya risau abang saya pula. Abang saya pula. Sebenarnya ustazah, asalnya kami sebuah keluarga yang tenang, harmoni. Bermula ayah saya buat perangai macam tu. Ayah saya buat tanpa maksudnya berselindung. Adik saya tahu, abang, maksudnya kami semua tahu apa yang ayah buat. Bukti-bukti semua ada. Saya tak tahu ustazah, semua dah macam huru-hara keluarga. Saya kata, ya Allah, walaupun perbuatan ayah begitu, ada bukti, ada saksi dan sebagainya, ia sedikit pun tidak membenarkan orang lain untuk buat perkara yang sama. Kenapa kita nak buat perkara yang sama? Kerana dendam. Dia cerita adik dia tu sampai ialah berzina, terlanjur berzina sampai mengandung, melahirkan anak, bunuh anak. Saya tak tahu macam mana ustazah, saya down sangat. Saya sebenarnya trauma nak nikah. Tetapi akhirnya saya bernikah juga ustazah. Baru berapa bulan doakan saya bahagia dengan suami. Saya boleh jadi contoh keluarga yang bahagia. Saya boleh kuatkan emak saya. Saya boleh tarik balik emak saya supaya berhenti melakukan maksiat. Saya boleh pujuk dan tarik balik adik saya. Dan saya boleh halang abang saya. Bayangkan muslimin-muslimat, betul? Sebab itu dendam ini memusnahkan diri sendiri. Isteri berdendam, buat yang sama. Anak berdendam dekat ayah, buat perkara yang sama. Subhanallah. Lepas tu bila ayah tegur kenapa buat macam ni, ayah pun buat perkara yang sama. Dendam. Nak suruh, nak bagi tahu betapa anak ni sakit ayah buat macam tu. Dia nak suruh ayah ni rasa sakit bila dia buat perkara yang sama. Allahu Akbar. Memang betul. Dendam memusnah, memakan diri sendiri, muslimin-muslimat. Itu yang saya fikir semalam, ya Allah, banyaknya cerita-cerita yang pelik dalam tempoh yang sekejap jumpa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan semalam berikan jalan keluar, berikan jawapan. Sebab itu saya sebut, saya tidak mampu, siapa saya? Sangat suntuk masa. Kan semua jalan keluar daripada Allah. Sebab itu kita kena beramal dengan zikrullah. Doa, zikir yang saya share semalam, yang selalu saya ulang. Saya ulang lagi sekali tuan-puan sekalian pada kali ini. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca zikir La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala umpama seperti membebaskan 10 orang hamba, dan Allah akan memberikan kebaikan 100 kebaikan, dan Allah akan melindungi daripada 100 keburukan. Dan Nabi SAW menyambung sabdanya, barang siapa yang membaca zikir ini 100 kali, maka akan dilindungi daripada gangguan bisikan syaitan, iblis, gangguan hawa nafsu. Dan Allah dan Nabi bersabda lagi, tidak ada seseorang yang lebih baik amalnya melebihi daripada mereka yang membaca zikir ini sebanyak-banyaknya. Maksudnya lebih daripada 100 kali. Muslimin muslimat, zikir itu kita selalu baca lepas solat. Itu yang saya semalam detailkan pasal zikir ini. Saya kata, ya selama ni daripada sekolah menengah lagi dah baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuma kita tidak tahu daripada mana sumber zikir ini, hadis mana zikir ini. Dan saya cerita semalam, tuan-puan kena dengar balik ceramah pukul 10.30 sampai pukul 12 semalam. Saya detailkan ada peristiwa yang sangat berat berlaku dalam hidup saya pada tahun lepas dalam tempoh PKP. Dan alhamdulillah daripada zikir inilah yang saya dapat daripada guru. Zikir ni memang dah selalu, tapi barulah saya jumpa matan hadis yang sahih yang menceritakan pasal zikir ini. Sehingga Nabi sebut, siapa yang beramal 100 kali dengan zikir ini diberikan ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba. Kalau kita rujuk hadis Nabi yang lain, bebaskan seorang hamba pun Allah akan menjarakkan kita dengan neraka timur dengan barat. Timur dengan barat, maksudnya hujung bumi ke hujung bumi. Bayangkan besarnya ganjaran pahala kan bagi orang yang membebaskan 10 orang hamba. Sekarang kita dah tak ada peluang dah nak dapat pahala membebaskan hamba. Tapi dengan membaca zikir tadi itu, zikir yang kita bacakan tadi, La ilaha illallah
tiada ilah, tiada sembahan melainkan Allah, tiada tempat bergantung melainkan Allah. Sebab itu maksud la ilaha illallah ini sangat luas. Bukan hanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ia juga membawa maksud tiada tempat bergantung melainkan Allah, tiada tempat memohon pertolongan melainkan Allah, tiada tempat mengadu melainkan Allah, tiada selain daripada Allah, segala perbuatan kita semuanya untuk Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, dialah satu-satunya. La syarikalah, tiada yang sekutu baginya, tiada yang menyamai baginya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, baginya lah segala pemilikan. Dialah milik segala-galanya. Dialah yang memiliki kita. Masalah kita juga daripadanya. Subhanallah, bumi ini semua daripadanya. Orang yang menyakiti kita juga daripadanya. Ayah, ibu yang menyakiti kita pun daripada Allah. Lahul mulk, baginya lah segala pemilikan. Walahul hamd, dan baginya lah segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah wa huwa ala kulli syai'in qadir, di atas dialah, wa huwa ala, dan di atas dialah segala sesuatu. Maksudnya, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Allah, muslimin muslimat, cuba amalkan. Siapa yang boleh amalkan pagi-pagi 100 kali, anda akan merasai kehidupan yang sangat berbeza pada satu hari ini. Anda akan rasa Allah permudahkan segala urusan. Sebab apa? Itu janji daripada Rasulullah. Janji daripada Rasulullah juga janji daripada Allah. Kerana hadis-hadis yang sahih ini, ialah wahyu daripada Allah. Rasulullah menyampaikan melalui daripada kalam. Nabi menyebutkan apa, muslimin muslimat? Siapa yang beramal dengan zikir ini 1 kali dalam sehari, maka akan diberikan jalan keluar. Allah akan berikan 100 kebaikan. Allah akan lindungi daripada 100 keburukan. Sangat banyak, muslimin muslimat. Kalau kita nak hitung 100 keburukan, cuba kita hitung. Keburukan apa? Kita tak mampu nak hitung. Kalau kita buat andaian, keburukan apa yang Allah nak lindungi kita? Aksiden, kena ragut, jatuh tangga, jatuh longkang, sihir, dengki manusia, pandangan ain. Subhanallah, tak terhitung. Kalau kita nak hitung 100 andaian kita tak tahu. Bahkan kita sendiri tak tahu apakah bahaya yang boleh menimpa kita. Tetapi Allah Maha mengetahui. Dengan beramal dengan zikir ini, Allah lindungi kita dalam setiap hari, dalam hari yang kita beramal itu, daripada 100 keburukan. Dan Allah ingin berikan kepada kita, Allah akan berikan kepada kita 100 kebaikan. Cuba hitung pula andaian kita 100 kebaikan. Allah bagi sehat, Allah bagi ceria, Allah bagi tenang, Allah bagi khusyuk dalam solat, Allah bagi rezeki, Allah bagi kawan yang baik. Pun kita tak mampu nak tuliskan apakah 100 kebaikan yang kita nak. Tetapi Allah beri apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Bukan hanya yang kita nak. Lepas itu kita akan dilindungi daripada bisikan hawa nafsu kita. Jin, syaitan, subhanallah, yang selalu membisik kepada hawa nafsu kita. Dan Nabi sebut, siapa yang beramal dengan sebanyak-banyaknya zikir ini, maka dialah orang yang sebaik-baik amal. Muslimin muslimat, dalam ini terkandung zikir yang paling afdal. Apa dia? Nabi SAW bersabda, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Ini hadis Nabi. Nabi sebut apa? Afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Nabi sebut, zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Dan doa yang paling afdal adalah perkataan alhamdulillah. Dalam zikir yang kita amalkan ada dua-dua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Itu ada hamdu, maksudnya kita memuji Allah. Kenapa sebaik-baik doa alhamdulillah? Kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sekiranya kamu bersyukur, la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur, kamu berterima kasih, la azidannakum, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Wala in kafartum, sekiranya kamu kufur dengan nikmat Allah,
Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih. Itu amaran Allah. Tapi peringkat awal Allah memberikan khabar gembira. Maka muslimin muslimat, apakah kaedah kita bersyukur kepada Allah? Salah satunya dengan lidah, dengan perbuatan, dengan kita taat perintah Allah, tinggal larangan Allah. Itu dengan perbuatan kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Setinggi-tinggi perbuatan syukur adalah mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah. Itulah setinggi-tinggi tanda kita bersyukur kepada Allah. Dengan lidah, dengan ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Itu kaedahnya. Dengan manusia kita ucap apa? Terima kasih, kan? Dengan Allah, Alhamdulillah. Maka dalam zikir yang kita belajar pagi ini, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Bagimu ya Allah segala pujian. Memuji Allah yang baik, kan? Lahul mulku wa lahul hamdu. Masya Allah, apa yang akan berlaku? La azidannakum. Allah akan tambahkan nikmat ke atas kita, rezeki ke atas kita, kasih sayang ke atas kita, kemudahan segala urusan ke atas kita. Subhanallah. Kemudian kita ada sebut apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Muslimin muslimat, memang powerful sangat. Sangat power. Sangat terbaik. Ayat yang terakhir itu semua terbaik daripada awal sampai hujung. Nabi SAW mengajarkan kita kalimah apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ketika saya menghadapi ujian yang sangat berat pada tahun lepas ini, memang ketika itu terduduk. Memang tak ada siapa yang boleh bantu. Cuba minta bantuan itu, bantuan ini, macam-macam lah. Suami pembuntu, subhanallah. Soalannya saya sebutkan, soalannya begini, kalau begini memang habislah, setakat inilah. Macam tu lah. Macam setakat ni je lah dakwah. Soalannya macam tu. Maksudnya ujian tu sangat besar dan berat. Dan saya dapat zikir. Zikir ni memang dah lama kita beramal, tapi kita tak beramal 100 kali sehari. Dan tak jumpa hadisnya. Muslimin muslimat, dalam tempoh beberapa hari, saya cuba istiqamah. Selepas saya belajar dengan seorang guru ni, dia kata istiqamah ustazah, paling kurang 1 kali sehari. Saya baca dengan menangis bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Saya membayangkan orang-orang yang terlibat dalam ujian tersebut. Saya membayangkan ujian tersebut, Allah yang maha berkuasa mengubah, Allah yang maha berkuasa yang menjaga, Allah yang berkuasa yang melindungi dan beri jalan keluar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Dan saya serahkan bulat-bulat kepada Allah dengan yakin tanpa ragu-ragu bahawa Allah maha berkuasa memberikan jalan keluar. Allah maha berkuasa memberikan penyelesaian, melindungi daripada apa yang saya sangat takuti ketika itu. Subhanallah, muslimin muslimat. Dalam tempoh beberapa hari saja, jalan keluar yang tidak pernah kami terfikir. Subhanallah, bagaimana Allah atur satu sehingga selesai masalah tu. Saya merasakan masa itu bertambahlah keyakinan dan keimanan kepada Allah bahawa Allah memang benar-benar mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada halangan, walaupun perkara itu sangat mustahil. Walaupun sangat mustahil, muslimin muslimat. Tetapi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Sebab itu saya mula faham kenapa Nabi suruh ulang 100 kali. Ini hadis yang sahih. Kerana kadang-kadang bila baca 3 kali tak rasa lagi. Baca 10 kali tak rasa lagi. Baca 50 kali makin rasa. Sebab itu kita kena baca ni sambil menghayati maksud. Kalian cari, lepas ini kita akan share. Habis kuliah ni, habis ceramah ni, tim kita akan tulis di poster sekali dengan maksud. Balik print ataupun bukalah telefon nanti tengok. Masa baca tu tengok maksud sekali. Barulah menangis air mata. Siapa yang tengah ada masalah dengan suami, bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah maha berkuasa di atas segala sesuatu. Masa tu bayangkan soalannya, kita mengharap Allah dengan kuasanya mengubah akhlak suami. Kan, kembalikan semua kasih sayang. Allah maha berkuasa. Dan masa meminta itu jangan sedikit pun ragu-ragu. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada yang isteri, semalam ada juga seorang ibu menangis. Ustazah, anak saya doakan. Anak saya tak semayang. Dah besar ustazah, dah kahwin tapi tak solat ustazah. Saya kata amalkan zikir yang kita share tadi. Ketika wa huwa ala kulli syai'in qadir, yakin bahawa Allah maha berkuasa ubah anak lelaki tu menjadi anak yang soleh. Yakin, jangan ragu-ragu.
Sebab apa? Bila kita yakin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, la'allahum yarshudun. Yang bermaksud, Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, katakanlah aku dekat, inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i, aku pasti memakbulkan permintaan hambaku apabila mereka meminta. Falastajibu li, maka taatilah perintahku. Wal yu'minu bi, dan yakinlah denganku, percayalah denganku. Sebab itu muslimin muslimat, ada dua syarat muslimin muslimat untuk setiap permintaan kita ini dimakbulkan Allah. Apa dia muslimin muslimat? Allah sebut, dan apa yang Allah firmankan, dan janji Allah maha tepat. Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Allah sebut apa? Apabila hamba-Ku bertanya tentangku wahai Muhammad, katakanlah inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti makbulkan permintaan hamba-Ku apabila mereka meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi, maka taatilah perintahku. Wal yu'minu bi, beriman, maksudnya yakin dan percayalah kepadaku. Sebab itu bila kita meminta dengan Allah, minta dengan yakin, jangan ada ragu-ragu. Jangan ketika minta dengan Allah, ya Allah berilah petunjuk kepada suamiku ya Allah, tapi dalam hati ada harapan tak dia ni nak berubah. Tengok muka suami, masa doa minta, di luar doa tu sangat penting. Di luar doa tu kadang-kadang terkeluar kan cakap pada anak, tak ada harapan lah nak habis Quran macam ni. Luar doa tu berlawanan dengan apa kita minta dalam doa. Luar doa mulut tu tak jaga. Luar doa mulut ni, abang ni saya tak harap lah awak berubah, memang susah dah, umur dah 40 tak berubah-ubah juga, entahlah bila. Jangan muslimin muslimat, kalau ketika minta dengan Allah, ya Allah berilah petunjuk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Muslimin muslimat, walaupun kita tak sebut, ulang zikir tadi tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak perlu pun kita nak detailkan apa yang kita minta. Muslimin muslimat, kita fokus saja zikir tu sampai habis 100 kali dengan air mata, dengan yakin Allah Maha berkuasa. Kita tak perlu detailkan pun, tak perlu sebut pun apa yang kita harap daripada Allah. Allah Maha tahu apa yang kita perlu. Allah Maha melihat kehidupan kita. Allah Maha melihat kesengsaraan kita. Allah Maha melihat, Allah ya basir, Allah ya syahid yang Maha menyaksikan. Allah ya sami yang Maha mendengar. Allah melihat sampai ke dalam hati kita. Allah melihat semua yang berlaku dalam hidup kita. Sebab itu saya sebutkan cukup kita mengulang-ulang zikir ini dengan tenang, dengan khusyuk. Subhanallah, dengan air mata. Kan, dengan yakin. Selebihnya Allah Maha mengetahui apa yang Allah perlu lakukan. Sebab itu saya seronok. Allahu Akbar. Ada masa je ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kadang-kadang lagi 3 hari nak bayar gaji pekerja. Lagi 3 hari nak bayar gaji staf. Akaun kata Ustazah tak cukup lagi dan 120,000 ni. Kan? Sebab campur EPS so semua dekat 300,000 ni Ustazah. Tak cukup lagi ni. Mana nak cekau ni? Setiap bulan macam tu. Kami setiap bulan macam tu. Kami tak ada simpanan. Kalau ada lebih terus minta accountant habiskan. Habiskan macam mana? Habis sama rata. Bagilah berapa boleh dapat dengan 120, 140 orang staff ni. Kalau kira Ustazah lebih ni dapatlah dan 200 orang. Okey, bagi. Kadang-kadang bonus tu setahun 3 kali, 4 kali. Bila ada je nampak duit lebih sikit, tak ada nyimpan-nyimpan. Mungkin kalau bagi setengah orang kata Ustazah ni bisnes cara salah ni. Tak apa. Subhanallah. Muslimin muslimat. Kadang berapa hari lagi, saya mulalah banyakkan zikir ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Engkau lah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Engkau lah ya Allah Maha berkuasa ya Allah. Tentang dalam hati ni niat apa? Bila ulang tu niat. Pasal nak bayar gaji ni, rizkikanlah ya Allah. Cukupkanlah rizki untuk berkongsi ni, untuk bayar gaji. Muslimin muslimat, memang ada je perkara-perkara yang berlaku, memang cukup. Tiba-tiba orang ada nak order jumlah yang banyak. Ada je cerita dalam tempoh 3 tahun ni, setiap bulan tak cukup, akhirnya Allah cukupkan. Macam mustahil, tetapi accountant akhirnya kata, Ustazah saya tak tahu, tapi saya sangat yakin. Saya sebenarnya dengan syarikat lain tak macam ni Ustazah.
Tapi betul lah, rezeki ni Allah yang bagi. Saya selalu kata, bukan saya yang tentukan untuk bayar gaji, untuk bagi rezeki staff. Bukan kami BOD. Tetapi setiap yang bekerja di sini, Allah dah tetapkan rezeki. Lagi ramai yang datang, lagi banyak sumber-sumber rezeki. Cuma sekarang tinggal kita nak buat dua perkara. Sebab itu jangan tanya kenapa Allah tak makbulkan doa kita. Mungkin dua perkara ni ada masalah. Allah kata, pasti aku makbulkan setiap permintaan hamba-Ku. Iza da'an, bila dia meminta. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Taati perintahku. Allah berfirman, taati perintah Allah. Wal yu'minu bi, kamu kena beriman denganku. Yakin dan percaya denganku. Bila meminta dengan Allah, dengan yakin. Berdoa, ya Allah, cukupkanlah. Di luar pun kena jaga. Sebab itu bila dengan akaunten, saya kata insyaAllah cukup. Puan Fizah, jangan risau. Ketua akaunten, ada 5 orang akaunten, ada seorang ketua namanya Puan Fizah. Puan Fizah jangan risau. Bukan masa doa minta Allah bagi cukup. Jangan pula di luar, sudahlah Puan macam mana ni nak cukupkan? Sudah dah lah, saya dah. Tak, di luar pun kena seiring. InsyaAllah Puan, cukup. Puan jangan risau. InsyaAllah, cukup. Dia pun sama, insyaAllah. Bila anak kita ada masalah, jangan sebut, apa perangai teruk sangat. Tak, luar doa pun kena seiring dengan doa. InsyaAllah anak soleh Umi ni, anak solehah ni, anak yang baik ni, insyaAllah kamu akan jadi anak yang baik. InsyaAllah anak yang baik. Walaupun dia sedang sakitkan hati kita, kena seiring. Sebab bimbang masa berdoa minta lain, di luar doa, menunjukkan kita tak yakin dengan doa kita, anak kita akan jadi anak yang soleh. InsyaAllah muslimin muslimat, mudah-mudahan perkongsian pada hari ini mendapat manfaat. Mohon maaf tak sempat masuk tajuk yang baru. InsyaAllah besoklah sempena hari Jumaat yang barakah, kita akan masuk tajuk yang baru pada esok hari insyaAllah. Ambil barakah hari Jumaat besok juga kita akan mula lebih awal insyaAllah dalam 6.50 Ustaz. Kita mula awal sikit 6.45. Kita nak mula dengan doa-doa. Mungkin saya rasa macam nak mula dengan Al-Maqsurat, sebab Al-Maqsurat tu ada banyak doa. Lepas tu kita terus sambung ke Riyadhus Shalihin. Esok masuk awal sikit ya, hari Jumaat 6.45 kita start. InsyaAllah 6.45. Yang penting saya lah kan. Lepas tu kita mula dulu dengan Al-Maqsurat, sebab dalam tu ada himpunan doa-doa yang sangat baik. Lepas tu kita sambung kuliah Riyadhus Shalihin insyaAllah. Alhamdulillah muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebentar lagi akan ada kuliah pukul 10.30 secara live juga. Anda boleh ikut bersama. Dan saya nak buat pengumuman lah insyaAllah. Pengumumannya pada hari Sabtu pagi. Esok kami akan balik Sabtu pagi, akan dibuat kuliah duha perdana secara fizikal di perkarangan Galeri Terengganu. Di perkarangan Galeri Terengganu. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat yang berada di Kelantan, mungkin Pahang, mana-mana negeri terdekat. Siapa orang Ganu, orang Kelantan, orang Pahang, ini keliling-keliling, kau nak datang pada jauh pun boleh. InsyaAllah perkarangan Galeri Terengganu akan dibuat kuliah duha perdana gabungan saya dengan Encik Suami. InsyaAllah kuliah perdana gabungan saya dengan Encik Suami. InsyaAllah kuliah duha perdana itu akan dimulakan pada jam 9.30 pagi. Jam 9.30 pagi, bila ni? Lusa. Jadi besok pun saya ada ceramah habis program petang, terus bertolak ke Terengganu. InsyaAllah bertemu pada Sabtu pagi ini, iaitu lusa. Hari ni hari Khamis kan, esok hari Jumaat. Lusa muslimin muslimat, kalau ada rezeki kita dapat jumpa di perkarangan Galeri Terengganu, Galeri Ustazah Asma di Terengganu. Kita ada 2 cawangan, 2 galeri, satu di Negeri Sembilan, satu di Terengganu. Jadi alhamdulillah. Macam mana, di mana lokasi Terengganu tu? Lokasi Terengganu itu adalah di dekat Maidin Gombadak, depan Sabasun Gombadak. Cari Sabasun Gombadak, anda akan terus nampak Galeri Ustazah Asma, signboard warna purple. Ada banyak kawasan parking insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya ingin mengajak kepada tuan-puan sekalian untuk menyokong apa ni, ini adalah ikhtiar kita. Subhanallah, nampak ya, kita ada beberapa e-book yang telah kita terbitkan, hanya RM10 RM10 saja e-book. Sebab kita nak mempermudahkan ramai orang baca. Dan anda kalau tengok e-book ni, anda macam, sebab tim kita buat sendiri, anda insya-Allah anda akan rasa macam tak padan dengan harga. Kan kita bagi harga e-book, ni RM10 saja. Anda insya-Allah akan merasakan bahawasanya sangatlah macam sangat berbaloi
dan macam tak padan dengan harga sebab kita buat dengan cantik, dengan design yang sangat menarik, dengan pengisian yang sangat padat. Okey, antara e-book yang kita telah keluarkan Risalah Ramadan. Inilah kalau ikutkan yang paling dekat dengan kita sekarang iaitu Risalah Ramadan. E-book Risalah Ramadan ini menghimpunkan semua jenis-jenis amalan yang kita boleh amalkan di bulan Ramadan beserta dengan dalil dan kaedah. Apakah amalan dan apakah dalil-dalil fadilat bulan Ramadan dan juga apakah amalan-amalan yang disarankan. Dalam ini juga ada kita sebut apa ni? Mutabaah amal. Siap untuk kita tanda-tanda. Anda boleh print. Anda beli e-book RM RM10 saja anda boleh print muslimin muslimat. Okey, lepas tu antara e-book lain juga yang istimewa, doa ini untuk hijrahku. Himpunan doa-doa untuk orang yang berhijrah supaya istiqamah dalam ini. Kemudian kita ada Risalah Nisfu Syakban dah lepas. Lepas tu ada 50 hukum hakam mengenai solat. Ada e-book 50 persoalan mengenai hukum hakam solat. Ada kita kumpulkan 50 soal jawab soalan yang selalu saya terima bab solat. Kita himpunkan 50 dengan jawapan yang lengkap, dalil-dalil yang jelas. Subhanallah. Kita ada lagi himpunan doa pilihan sebelum berbuka. E-book himpunan doa pilihan sebelum berbuka. Sebab kita tahu sebelum berbuka puasa kan kita disarankan itu waktu yang mustajab doa. Kadang-kadang kita tak tahu nak doa apa ni sebelum berbuka puasa ni. Jadi kita sediakan himpunan doa pilihan sebelum berbuka. Jadi anda beli e-book ni boleh baca melalui telefon, boleh buka handphone ataupun boleh print. Lepas tu 10 minit sebelum berbuka anda boleh. Ini ada daripada hadis-hadis yang sahih yang maksud yang kita himpunkan doa-doa yang terbaik yang Nabi sarankan untuk kita baca pada waktu-waktu yang mustajab. Ini di Salat Isra Mi'raj ni dah lepas Isra Mi'raj kita ada keluarkan hari itu. Kemudian kita ada tip keluarga bahagia mengikut sunnah Nabi. Dan semua e-book ni setiap satunya berharga RM10 sahaja. Dan kepada siapa yang mungkin nak menyumbang sebab nak menyokong kerja dakwah yang kita buat melalui penulisan ni, anda bolehlah transfer lebih. Contohnya kan dapat e-book ni, lepas tu nak rasa macam terbaik tak padan lah e-book Risalah Ramadan ni RM10 je. Nak transfer lebih, alhamdulillah. Ataupun anda nak hadiahkan e-book ni kepada lebih ramai orang. Contohnya kepada 10 orang adik-beradik. Anda boleh belilah 10 e-book, lepas tu anda pun berikanlah akses tu kepada adik-beradik, kepada kawan-kawan dan sebagainya. Jadi kami amanahkanlah tuan-puan tak bolehlah nak share kan. Anda dapat e-book share dalam satu grup WhatsApp. Jadi berilah kami peluang untuk menjana pendapatan. Ini salah satu ikhtiar kami jihad ekonomi untuk kelangsungan kerja dakwah dan amal kebajikan kita lakukan di bawah NGO Sahabat Amal Care dan juga di bawah Yayasan Al-Hijrah. Jadi subhanallah, muslimin muslimat setakat ini, inilah e-book yang kita hasilkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kira mungkin tuan-puan kena dapatkan segera yang ni. Satu e-book Risalah Ramadan, menghimpunkan sampai amalan-amalan yang disarankan dengan dalil-dalil supaya kita rasa yakin, kita rasa kuat untuk beramal sebab kita nampak kelebihan yang disediakan, dan himpunan doa-doa pilihan sebelum berbuka. Macam mana nak dapatkan? Ini nombor telefonnya. Dia orang nampak tak nombor telefon ni? Okey, anda boleh tekan, sebenarnya anda boleh scan juga. Tapi kalau kat situ tak boleh scan lah kan. Ini nombor telefon 0115686509, ataupun anda boleh saja pergi ke Facebook kita, ada link. Habis je kuliah ni, ceramah ni, saya minta tim terus post secara direct. Okey, sila dapatkan e-book yang dikeluarkan oleh Ustazah Asma Harun bersama dengan timnya. Terus senaraikan ni, buat direct iklan sahaja supaya memudahkan tim kita di IG, di FB dan juga di TikTok. Subhanallah, supaya mereka tekan link, mereka terus dapat. Sebab ramai orang nak ambil nombor, dia malah nak save. Jadi anda pergi je ke page ataupun FB atau IG, anda tekan je link yang disediakan, anda terus boleh akses kepada e-book kita ni. Alhamdulillah, terima kasih. Kita tangguhkan kuliah kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, tip keluarga bahagia ni nampak tak comel? Dalam dia pun secomel ini. Tips ini kita sediakan dengan teknik, dengan praktikal.
kita kongsi satu hadis Nabi berkaitan dengan amalan dalam sebuah keluarga untuk dapat kebahagiaan. Kita share satu apa ni? Kita share terus satu dalil ataupun hadis Nabi. Lepas tu kita terus share kaedah. Tipsnya nak buat macam mana. Itu yang kita sebut tips. Sebab itu bila sebut tip, dia bukan teori. Tips ni sesuatu yang praktikal. Jadi kita bawakan satu hadis Nabi ataupun satu ni kita pun terus tunjukkan contoh. Atau ada tu contoh daripada sunnah-sunnah Nabi. Ada contoh daripada apa yang Nabi buat dalam keluarga. Jadi ini sangat menarik dengan RM10 anda boleh dapat tip keluarga bahagia yang anda terus boleh praktik dalam sebuah keluarga. Doakan kami untuk terbitkan lebih banyak e-book. Sebab kita tahu ramai yang tidak mampu untuk beli buku fizikal dan ada juga yang kata Ustazah kadang buku fizikal ni saya tak baca habis, susah. Jadi bila ada e-book dalam handphone, kadang-kadang saya akan buka, senang sikit saya bawa ke mana-mana. Jadi insya-Allah, terima kasih banyak-banyak di atas sokongan. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik